Cerita Daim ni agak menarik tuan-tuan. Kenapa? Bila saya cerita tentang corruption index tadi tu, okay, kita bercerita tentang pada zaman reformasi, even sebelum Zat Anwar dipecat sekalipun, beliau sudah bercakap mengenai rasuah, bercakap mengenai salah guna kuasa, bercakap mengenai nepotisme, kronisme, bailout dan sebagainya. Ada yang kata ni, kita akan baca kejap lagi tentang apa yang Daim kata. So Daim telah didakwa. Kalau tuan-tuan perasan, pendakwaan itu adalah kerana dia tidak mendeklarekan aset. Dia tak declare aset. So isteri dia Naimah juga didakwa kerana tidak mengisytiharkan aset. So dia macam ni. SPRM telah mengemukakan satu notis kepada Daim dan juga isterinya dan juga anak-anaknya untuk mengemukakan aset-aset mereka. So dia ada satu SD yang diorang kena isikan, aset saya, rumah saya, kereta saya, berapa semuanya. So dia kena isi. In kontras apa yang Mahathir kata lah, resit kena keluar. Tak, bukan. Aset mereka. So ada 71 aset yang tidak dideclare oleh Daim. Dia bukan tak declare semua, dia declare. Ada yang declare. Dia tak declare. 71. Dan ada di antara aset itu yang dia sekali kena dengan isteri dia, Naimah. Baik, kita baca Daim akan didakwa tak istar harta pagi ini. Ini adalah semalam. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim akan dihadapkan mahkamah atas dakwaan gagal mematuhi notis. Daim atau sebenarnya Encik Abdul Daim Zainuddin dijangka didakwa di hadapan Mahkamah Session Azura jam 9 pagi. Kemarin Daim dalam kenyataan berkata SPM sudah mengambil rakaman percakapan dan memaklumkan bahawa beliau akan didakwa atas kesalahan mengikut Seksyen Akta SPRM. Pada Rabu lalu, SPM mengesahkan mendapat kebenaran untuk mendakwa Daim yang memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan dari tahun 84 sehingga 91, namun terpaksa ditangguhkan atas masalah kesihatan. Menurut agensi itu, siasatan ke atas Daim adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada kertas Pandora, pendedahan berkaitan dokumen sulit golongan kaya dan pengaruh dunia yang menyembunyikan harta dengan menggunakan perkhidmatan luar pesisiran atau syarikat berpengkalan di luar negara. Alright. Okey tuan-tuan. So, kalau kita tengok kat sini, bahawa Daim didakwa di atas tidak isytiharkan harta. Tetapi adakah itu sebenarnya undang-undang yang mana Daim akan kena? Kan? Adakah itu sebenarnya undang-undang yang Daim akan kena? Sebenarnya tidak. Itu adalah bypass. Macam juga, kita kena faham. Macam juga Najib kena dahulu lah. Najib kena dahulu kan. Dia kena, salah satunya adalah berkaitan dengan LHDN. Dia tak berkaitan pun dengan masa itu 1MDB itu kemudian baru dia didakwa. Siasatan sekarang ini berkaitan dengan yang lain-lain tu masih dalam siasatan. Sebenarnya kes yang sebenar bagi Daim, kes yang betul-betul besar bagi Daim, yang tu bagi saya kes tu kecil. Tak isytihar harta tu bukanlah kecil, tapi sebenarnya tak besar. Kita kata bukanlah satu benda yang terlalu besar. Yang lagi besar adalah apa yang saya nak sebut ini. Siasatan terhadap Daim belum tamat. Ada lagi kes rasuah. Ailah berita harian. Dan pengubahan wang haram Azam Baki. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim masih disiasat atas kesalahan menggunakan kedudukan untuk suapan rasuah dan kesalahan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kata pihaknya tidak menghentikan siasatan terhadap ahli perniagaan itu biarpun pertuduhan di mahkamah sudah dilakukan. Katanya Daim masih disiasat di bawah Seksyen SPRM dan Seksyen 1 pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil aktiviti haram AMLA TFPUAA. Beliau sebelum ini hanya dituduh kerana tidak mengisytiharkan harta. Tetapi siasatan terhadap kes-kes lain melibatkannya masih dilakukan SPRM. Ia masih belum ditamatkan. Okay. So ini sebenarnya adalah aim yang utama. Ini adalah sebenarnya aim yang utama yang nak dikenakan terhadap Daim. Tuan-tuan jangan tersalah faham. Ada yang kata, oh sebenarnya Daim tak adalah rasuah. Yang Daim kena dakwa tu tak isytihar harta je. Tak, yang itu sekarang. Yang itu yang immediate. Yang boleh dibuktikan. Yang ni kena penelitian dan siasatan. Masih dalam siasatan lagi. Tu saya kata dia ambil masa.
So siasatan utama ni masih berlaku. Tiba-tiba 2-3 hari lepas, mungkin ada yang dia menonton saya, ada seseorang WhatsApp saya. Dia kata, dia kata, ni saya kenal dia lama dah. Dia kata, kontak orang ini, dah tua, dah umur dalam I think 80 dah umur dia, hidup lagi. Kontak orang ini, dia kata, orang ini claim bahawa dialah antara orang yang tugas dia mencairkan duit Daim tahun 90-an, 80-an, 90-an dahulu. Saya tak kontak lagi orang tu. Saya tak kontak lagi orang itu. Sebab bagi saya, biarlah SPRM dan polis buat kerja dia. Saya tak nak terlibat dalam bab macam ni. Kalau dia betul-betul ada maklumat, baik dia pergi berjumpa SPRM dan bagi maklumat-maklumat tersebut. Tetapi dia kata, menurut WhatsApp yang saya terima, dia kata orang inilah yang bertanggungjawab untuk mencairkan dan juga untuk meleburkan ataupun melaburkan dan meleburkan, kalau faham maksud itulah, wang-wang Daim pada tahun era 80-an dan 90-an dahulu. Okay, itu antara tugas dia. I think dia datuk juga kot. I think sedatuk juga. He's a datuk, pangkat sekarang datuk lah. So, dia salah seorang lah. Dia banyak lagi yang lain. Now, kita bercakap soal rasuah tadi, tuan-tuan. Kita bercakap soal pembenterasan rasuah. Dulu kita hanya tangkap orang kata apa anak-anak ikan, kita kata. Kita hanya tangkap anak-anak ikan bilis. Ingat lagi dulu kita kata kita tangkap ikan bilis, kita tak tangkap pun apa orang kata jerung-jerung. So bila kita kata jerung, siapa yang dimaksudkan sebagai jerung? Okay. Now, sebelum kita pada jerung tu, saya tertarik dengan apa yang Daim nyatakan. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin menegaskan beliau tidak peduli dengan siasatan dan tindakan mahkamah dihadapinya, namun lebih bimbangkan masa depan negara di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas menghadapi pendakwaan di mahkamah pada 29 Januari, Daim mendakwa pertuduhan yang dihadapinya itu adalah bermotifkan politik. Daim berkata, negara dibayangi oleh sebuah pentadbiran yang menyalahguna kuasa di samping janji-janji reformasi yang dimungkiri. Beliau menyifatkan kerajaan sekarang seperti musang berbulu ayam yang bersorak reformasi tetapi melakukan sebaliknya. Menurutnya, Anwar melantik seorang individu yang berdepan tuduhan rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri demi mencapai jawatan Perdana Menteri. Daim juga mendakwa institusi bebas seperti SPRM, Peguam Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN diperalatkan dengan mudah dalam mengejar musuh politik. Beliau juga menjuru orang ramai supaya melakukan apa yang terdaya dalam memelihara dan menyelamatkan negara ini. Okay. Right, dia kata musang berbulu ayam. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim menegaskan beliau tidak peduli. Okay. Dia kata, saya tidak bersalah dan tidak sabar menunggu hari perpecahan kelak. Namun saya ingin menyatakan suatu mengenai keadaan negara ini. Seperti mana yang lain mahukan sebuah negara Malaysia baru, saya turut menyokong PH dan Anwar Ibrahim pada 2018. Ketika itu, negara dihantui bayang-bayang skandal 1MDB. Tetapi kini, dibayangi pula oleh sebuah pentadbiran menyalahguna kuasa di samping janji-janji reformasi yang dimungkiri. Musang berbulu ayam bersorak reformasi tetapi melakukan sebaliknya. Satu je kata saya lah kepada Tun Daim. Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak salah, kenapa takut? Dia kata ini adalah usaha untuk nak menjatuhkan beliau. Sebab apa? Untuk jatuhkan beliau sebab apa? Apa yang Anwar gain daripada jatuhkan Daim? Saya nak tanyalah tuan-tuan, apa yang Anwar akan dapat daripada jatuhkan Daim? Anwar akan jadi Perdana Menteri yang paling powerful. Anwar akan jadi raja, sultan, agung. Tak ada. Anwar akan jadi kaya raya kalau sekiranya Daim jatuh. Tak ada. So, kalau kita fikir secara motifnya, Daim sebagai seorang yang berusia 85 tahun. Tuan-tuan, dia naik wheelchair tu, dia tolak walaun. Dia kata, ya Allah, kesiannya dah tua-tua macam tu. Tuan-tuan, saya nak cerita. Dia pergi hospital swasta, harta berbilion-bilion. Yang tolak kerusi roda tu yang tuan-tuan nampak, itu tu kerusi roda, saya percaya itu mahkamah punya. Bukan kerusi roda dia. Takkan dia tak mampu nak beli kerusi roda elektrik harga 20,000 tu kalau dia nak. Dan yang kedua, dia bawa balik daripada hospital, of course, kita kata. Itu bukan isu dia. Kan? Itu bukan isu dia. So, orang itu once dia melakukan kesalahan, tak kisah umur dia 85, 95, 105, dia bersalah, kita kena heret dia ke muka pengadilan. Itu yang berlaku dan itu sepatutnya berlaku.
Itulah reformasi yang sebenar. Kalau dia tidak bersalah, dia tak risau apa. Dia nak risau apa? Macam dia kata tadi, seperti kerajaan ini yang melantik timbalan Perdana Menteri yang mempunyai kes rasuah, belum dibuktikan bersalah. Malah pendakwaan telah menjatuhkan hukuman beliau. Kes yang 40 kes VLR itu pun pada zaman Perikatan Nasional mendapati dia tidak bersalah. Kemudian dia kata tadi, pada 2018 saya telah menyokong kerajaan ini menentang 1MDB. Yalah, terima kasih lah. Itu kita ucapkan terima kasih. Tetapi adakah itu boleh menutup kesalahan yang dilakukan kalau dia melakukan kesalahan? Itu persoalan kita. You see, tuan-tuan, dia nak guna sympathize, kita nak bersimpati dan sebagainya, itu hal dia lah, tak ada masalah, itu politik dia. Macam saya kata tadi satu soalan lah. Apa yang Anwar gain kalau sekiranya Daim masuk penjara? Apa yang Anwar gain? Apa yang Anwar gain? Apa yang Anwar dapat? Kaya, harta, pangkat. Manusia ni 3 je benda. 3 lelaki ni 3 wanita, harta, tahta. Dapat apa? Dapat harta. Anwar tak gain apa-apa, tak dapat harta apa-apa. Bukan dapat bilion pun kalau Daim masuk dalam. Wanita. Wanita apa? Tahta. Anwar dah Perdana Menteri. Nak risau apa lagi? Nak apa lagi? Itu jawatan tertinggi yang ada bagi rakyat Malaysia di dalam negara ini. Dah tak ada jawatan lebih tinggi daripada itu dah. Perdana Menteri jawatan tertinggi bagi rakyat Malaysia yang biasa lah. Kalau yang keturunan diraja, yang di-Pertuan Agong lah yang paling tinggi, Sultan dan di-Pertuan Agong. Tapi rakyat biasa seperti kita, Perdana Menteri itulah yang paling tinggi. So apa yang dia gain daripada dapat benda ni? Orang tu pun dah umur 85. Yang dia dapat gain, tuan-tuan, ialah kita dapat harta kita balik. Kita akan dapat harta kita balik. Sebab tu ada satu MP bidas Daim. MP bidas Mahathir lebih dahsyat, dia kata. Seorang wakil rakyat kerajaan menemplak dakwaan bekas menteri bahawa kerajaan melakukan pelbagai salah guna kuasa. Sebaliknya, Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari berkata, akta yang dinyatakan sebagai akta hasutan, akta komunikasi multimedia, akta perhimpunan aman lebih banyak disalahguna oleh Mahathir yang menentang kerajaan ketika pentadbirannya. Malah, katanya, pelbagai agensi termasuk FRU, polis, turut dikerah Perdana Menteri keempat bagi menekan musuh politik dan menghalang kebebasan rakyat. Jika diimbau kembali waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama, akta-akta itu dipergunakan dengan lebih dahsyat. Betul, Dr. Taufik. Cuma masa berlaku tu kau kecil lagi lah. Tak, Dr. Taufik ni kawan saya, dia tahu saya bergurau kan. Dia kata ketika FRU dan polis digunakan untuk menggunakan kekerasan bagi menghalang hak kebebasan berusaha rakyat, kata Dr. Taufik. Ayah kepada Dr. Taufik ni adalah Tan Sri Johari. So dia faham. Tan Sri Johari ni tahu sangatlah apa yang berlaku. Tu tak payah sembang lah tentang keadilan. Engkau dah you have, orang kata apa, you dah dapat dah what you need to have. You dah enjoy dah apa yang you perlu enjoy. Sekarang ini persoalan dia, kita kata, you nak enjoy, you dah enjoy. Now, tiba hari pembalasan dunia. Tuan-tuan, kita nantikan nanti. Bye.